Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sipu-sipu mas-master? Alhamdulillah bertemu lagi sahabat kita dalam channel Joran Panti sahabat. Semoga semua sahabat-sahabat sihat walafiat, diberikan keupayaan kesihatan baik, dipanjangkan usia, dipermudahkan segala urusan sahabat. Okeylah, malam ni santai-santai sahabat. Tak ada plan turun mancing, jadi sambil duduk-duduk tu terfikirlah untuk berkongsi pengalaman saya memancing udang galah selama inilah. Jadi segala perkongsian saya ini saya wujudkan dalam bentuk PowerPoint yang boleh saya kongsikan supaya lebih tersusun dan mudah diikuti. Jadi saya khaskan perkongsian saya ini pada rakan pemula, newbies yang baru bermula ingin mengenali cara ataupun aktiviti arena memancing udang galah ni sahabat. Apa yang saya ingin kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama ni lah sahabat, yang mana saya pun masih belajar. Jadi untuk rakan pemula ni, bagi saya bolehlah saya berkongsi apa yang saya tahulah sahabat, yang saya dapatkan pada rakan-rakan lain selama saya pergi trip sana trip sini. Saya wujudkan dalam bentuk PowerPoint supaya sahabat-sahabat boleh follow dengan mudah, insya-Allah sahabat. Okey. Jadi untuk peringkat pemula ni saya harap sahabat-sahabat boleh follow lah sahabat. Okey sahabat, jadi kita boleh mula sahabat. Okey, di sini kalau sahabat-sahabat lihat saya menggunakan perkataan duit. Duit. Bagi saya duit ni melambangkan keinginan, kemahuan seseorang untuk mendapat hasil lah. Jadi bukanlah bermakna materialistik sahabat-sahabat. Maksudnya perkataan duit tu boleh memecahkan pada perkataan makna perkataan lah. Saya gunakan perkataan daripada perkataan duit tu, iaitu D adalah doa sahabat. Doa. Yang kedua adalah usaha, I adalah ikhtiar, dan T adalah tawakal. Tawakal. Jadi kita kena berdoa, berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Okey sahabat, doa doa ni sebenarnya apa-apa doa pun boleh yang baik lah sahabat. Kita mulakan aktiviti macam kita supaya kita diselamatkan, supaya kita dilindungi daripada segala bahaya, semoga kita dipermudahkan. Jadi apa-apa doa yang berkaitan kita boleh baca sahabat. Biasanya kalau saya keluar rumah, syahadah, lepas tu je baca selawat 3 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Qul Huwallahu Ahad tu. Lepas tu berdoa. Dan biasa saya akan mancingkan doa ni sahabat. Ini biasa saya mancing. Kalau sahabat-sahabat tengok video saya mulakan dengan ayat mancing ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Okey sahabat, ni doa biasa saya baca lah. Kadang-kadang tu dalam video-video viral ada juga kita terbaca ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallah haraman. Okey, itu pun boleh apa-apa segala doa yang baik sahabat. Dan kalau sebaiknya kita doakanlah juga untuk ibu bapa kita, baca Al-Fatihah untuk ibu bapa kita, adik-adik kita, diri kita sendiri dan sahabat-sahabat kita, kita doakan yang terbaik sahabat. Okey, yang seterusnya adalah usaha sahabat. Jadi apa yang perlu ada dalam usaha ini? Usaha apa yang kita perlu buat? Yang perlu ada iaitu yang pertama, ilmu. Sahabat, segala apa yang kita ingin buat, kita ingin lakukan dan kita menginginkan di akhirnya mendapat suatu hasil yang membanggakan, kita perlu ada ilmu sahabat. Kita perlu ada ilmu. Yang mana ilmu ni sahabat, luas, tiada penghujung dan takkan ada penamat sahabat. Di mana ilmu ni berterusan sahabat. Jadi ilmu ni kita perlu ada sebelum, dalam dunia mancing, semasa waktu kita mancing tu, dan selepas kita memancing. Maksudnya sebelum memancing tu kita perlu ada tahu serba sedikit, kena ambil tahu, kena dapatkan info, dapatkan ilmu tu sahabat. Semasa dalam kata kita melaksanakan mancing tu, dalam masa itu pun kita belajar sesuatu sahabat, daripada kesilapan kita sendiri ataupun daripada pengamatan kita dengan cara-cara rakan-rakan kita dan orang lain sahabat. Dan selepas kita mancing pun kita masih boleh belajar lagi, kita boleh buat kesimpulan, kita boleh buat rumus yang terbaik selepas ni, apa penambahbaikan yang kita boleh buat. Itu maksud saya kata sebelum pun ada, semasa pun ada dan selepas pun ada.
Okey, selain daripada itu cara kita mendapatkan ilmu sahabat, kita boleh melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar salah satu cara, kita tengok YouTube, kita melihat dan kita dengar apa perkongsian sahabat-sahabat YouTuber kita. Selain daripada itu, kita boleh melihat cara rakan kita mancing. Kadang kita pergi komplot, pergi trip, ataupun kita tak pergi perseorangan pun, kita melihat cara orang, kita boleh daripada jauh kita tengok cara dia tarik udang, cara dia merasai waktu udang nak jamah umpan. Jadi kita boleh belajar kat situ sahabat. Dan seterusnya kita boleh dapatkan ilmu secara bertanya lah sahabat. Ramai juga sahabat-sahabat yang menghubungi saya lah, padahal kita ni bukan je tahu banyak sangat sahabat, tahu apa yang kita buat lah. Jadi apa yang tanya itu kita kongsikan lah, saya kongsikan lah apa dia segala apa cara membuat mata apa yang sebenarnya lah, bukan cara orang lain buat mata. Orang lain buat mata saya tak tahu sahabat. Cuma saya boleh tengok sedikit, dan kalau saya rasa saya nak cuba, saya cubalah bertanya. Jadi jangan malu bertanya, tak ada masalah bagi saya. Kawan-kawan yang kita call tu, sahabat-sahabat yang kita call tu, dia takkan marah sahabat. Dia lagi seronok dapat kawan baru apa semua. Okey, seterusnya iaitu bersama. Bersama bermaksud makna kita cari satu masa kita komplot dengan, kita kena duduk dengan dia. Makna itu namanya kita berguru sahabat. Kita berjumpa, berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, pandangan. Jadi kat situ pun satu peluang untuk kita timba ilmu sahabat. Itu dia. Malah kalau pergi trip yang lama 2 hari 2 malam, jangan malu. Kita dengan ilmu ni sahabat, kita kena letakkan ilmu ni tinggi, kita ni rendah. Ilmu tidak akan pernah rendah pada manusia. Manusia yang perlu rendahkan daripada ilmu. Kalau kita nak menimba ilmu sahabat, ibarat cawan yang berisi air tu, kita kosongkan sahabat, kita buang air tu, lepas tu kita isi balik dengan air, iaitu ilmu-ilmu yang baru sahabat. Maknanya kita kena kosongkan diri. Nampak tak kat situ? Contohnya kalau saya hari ni, okey, saya boleh mancing udang, tapi kalau saya nak dapatkan ilmu buat mata buat, saya nak belajar, saya kena kosongkan diri saya untuk tahu ilmu tu, baru boleh diisi. Tapi kalau kata saya dah rasa saya dah pandai, saya rasa ilmu saya penuh, nak isi ilmu lain, tumpah sahabat, ilmu tu tumpah, mantul, jadi susah sahabat. Maksud saya macam itulah. Kalau kita nak belajar ilmu, kita kena rendah hati kita. Jangan lihat apa orang tu pakai, apa kekayaan orang tu, apa hebatnya. Jangan nilai diri yang menceritakan, yang berkongsi ilmu pada kita jangan nilaikan dia. Jangan nilaikan diri dia ni pandai sangat ke, dia ni banyak ilmu sangat. Tak perlu sahabat. Kita bila nak menimba ilmu seorang, kita lihat nilai apa ilmu yang ingin disampaikan, bukan apa yang dia pakai, apa yang dia ada, apa yang hebat sangat dia, kita nilai dia. Itu problem sahabat. InsyaAllah ini saya pun belajar dengan guru saya lah. Ada guru saya bercakap begitu. Ilmu tidak rendah daripada manusia, manusia yang perlu rendah daripada ilmu. InsyaAllah sahabat. Apa yang perlu ada? Ilmu mengenai peralatan mancing sahabat. Jadi peralatan mancing ni kita kena tahulah, serba sedikit, bukannya banyak. Sebab apa? Ada ilmu yang kita kena ambil tu sebelum kita laksanakan. Ada ilmu yang kita tengah laksanakan tu, kita dapat ilmu, iaitu ilmu mencubalah sahabat. Jadi peralatan memancing tu kita tahu sikit, apa alat-alat dia. Kalau tak tahu boleh tanya, tak ada masalah. Dengan kita boleh YouTube, boleh tengok apa alat yang orang pakai, peralatan mancing part mana boleh tanya, boleh lihat, boleh tonton, tak ada masalah. Yang kedua, untuk mancing udang galah ni kita kena kenal pasti, kena ketahui lah sahabat, serba sedikit tentang kondisi air sungai. Macam mana air sungai sejuk, air sungai keruh, air jernih, air cantik macam mana. Maksudnya kedudukan udang tu sahabat. Kedudukan udang galah ketika air pasang surut. Air pasang dia duduk kat mana, air surut duduk kat mana, air jernih dia kat mana, air keruh macam mana, cara makan dia apa semua. Itu sahabat. Udang galah dia punya cabaran dia di situlah. Sangat banyak yang perlu kita fikirkan, yang kita perlu tahu sahabat, serba sedikit lah. Kalau dapat banyak tu alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, lepas tu pandai serba sedikit tentang bacaan jadual air besar, air kecil, berapa hari bulan. Saya pun baru belajar juga sahabat. Bila ada member cakap satu awal bulan, macam satu hari bulan tu air dia besar, tapi tak sebesar pertengahan bulan, 15 hari bulan tu, bulan penuh tu. Tak sebesar tu. Jadi biasa 15 bulan air sangat besar. Besar maksudnya air tu terlalu tinggi, pasangnya laju, surut pun laju.
Itu pertengahan bulan 15 hari bulan, bulan penuh. Kalau 1 hari bulan tu biasa dia besar, tapi dia tidak terlalu besar dengan 15 hari bulan. Itu sedikit info lah yang saya boleh share lah sahabat. Okey, kenali cara gaya udang galah menyamar umpan. Ya, betul sahabat. Udang galah makan macam-macam cara, macam-macam style, macam-macam gaya. Bergantung dari segi kondisi air tu tadi sahabat. Air keruh makan dia macam mana, air jernih makan dia macam mana, air sesuai cantik amoy punya dia makan macam mana. Itulah ilmu mengenai macam ini yang kita perlu duduk, bercerita, bertanya. Sungai tak sama sahabat. Saya tak boleh samakan sungai Kota Tinggi dengan sungai Pekan Pahang. Saya tak boleh samakan. Saya tak boleh samakan sungai Kota Tinggi dengan sungai Kolin. Dia punya keadaan air. Sebab apa? Dasar kita tak tahu bentuk macam mana. Kenali reka bentuk mata kail dan umpan yang digunakan. Ya, betul sahabat. Kadang mata kail yang kita beli tu, okey, kita beli tu, yang kita pakai ori tu, kita pakai, kita buat mancing, udang makan, tarik, rabut, lucut. Senang lucut. Jadi apa penambahbaikan selepas tu? Kat situlah bermulanya kita kena tanya pada rakan-rakan yang mancing sebelum ni. Tidak kira rakan nelayan ataupun pemancing tegar, tak kira siapa pun kita boleh tanya, boleh kecek dia punya mata kail. Saya rasa dia orang tak lokek lah. Tapi kena pandai-pandai lah sahabat. Pandai-pandai pujuk, pandai-pandai bicara lah. Pandai-pandai rapat lah. Nak dapatkan ilmu seorang tu ialah ada cabaran jugalah kan. Reka bentuk mata kail, boleh pakai original, tak ada masalah. Tapi kalau orang lain dapat lebih, kita dapat kurang, kita tak boleh nak bising lah. Lebihnya dia sebab apa? Kepakaran dan ilmu dia sahabat. Jadi ilmu dan kepakaran dia tu yang kita nak tanya tu, yang kita nak tahu tu, yang kita nak kena rapat dengan dia sahabat. Itu dia. Kita dapat turun 5-6 kali sekilo lebih je. Dia ada 2 kilo lebih, 3 kilo lebih. Macam mana permainan dia? Tapi jangan kena mata kail sahabat. Kita dah penuhi ilmu mata kail, kita lupa pula umpan pula. Ilmu tentang umpan apa yang nak pakai. Umpan dah sama, mungkin umpan beras, tapi cara cocok, cara masukkan dalam mata kail macam mana, itu pun kena belajar sahabat. Terlalu indah, terlalu kreatif lah sahabat. Terlalu susah mau cakap lah sahabat. Banyak sangat faktor ya. Faktor-faktor ni. Okey lah sahabat, saya rasa cukup setakat ni dahulu. Sebab apa, saya pun merancang untuk buat perkongsian ni tidak mengambil masa yang lama sahabat. Kita ambil sikit, sampaikan sikit, kita faham betul-betul. Lepas tu akan datang kita sambung lagi sahabat, InsyaAllah lah sahabat. Saya selepas ni akan cari masa lagi untuk bersama-sama dengan sahabat untuk berkongsi lagi usaha yang kedua. Apa dia? Yang pertama tadi ilmu sahabat, ilmu yang saya kongsikan tadi itulah. Yang kedua ni apa? InsyaAllah sahabat, tunggulah kita berjumpa lagi satu hari nanti. Semoga ilmu yang saya kongsikan ni bermanfaat pada rakan-rakan yang baru bermula, rakan-rakan yang ingin mengetahui permulaan dalam dunia arena memancing udang galah. InsyaAllah sahabat, jumpa lagi. On tak on, kasih on sahabat. Bye bye. Assalamualaikum.